Datuk Zulkifli dari Presiden bekas Perisikan Angkatan Tentera Malaysia yang sebentar lagi akan merasmikan majlis ini. Datuk Ilyas dari Timbalan Presiden Komando 69 Polis Diraja Malaysia. Yang dihormati Timbalan Presiden Skot Batin Malaysia Datuk Nordin. Datuk Sri, Datuk hadirin yang saya kasihi sekalian, pengurus-pengurus pertubuhan yang berada di dalam dewan ini. Sebelum saya meneruskan ucapan saya, sebenarnya ada pantun untuk Datuk Sri Rina Harun, tetapi beliau saya ingin memaklumkan tidak dapat hadir kerana semua banyak menteri-menteri telah keluar kota untuk merasmikan berbagai-bagai majlis, jadi mereka tidak dapat hadir. Walaubagaimanapun saya telah menghubungi pada pegawai khas beliau dan beliau cakap dengan saya, teruskanlah program ini, jangan ada yang tergelincir. Jadi dengan itu, dengan tidak membuangkan masa, saya telah mengambil inisiatif sendiri menghubungi beliau dan teruskanlah majlis ini diadakan. Sebenarnya ada pantun untuk Rina Harun, dan saya juga sebelum saya meneruskan ucapan saya, tidak lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan, bulan yang mulia, beberapa hari saja lagi. Tetapi di atas Skot Batin Malaysia yang mana perjuangan saya bermula daripada COVID pada tahun 2020 sehingga sekarang ini tidak berhenti untuk memberi sumbangan kepada balu-balu, asnaf dan sebagainya di seluruh pelosok tanah air, tidak kira di mana berada. Perjuangan kami telah mencetuskan satu insani yang terbaik, telah membentuk satu pertubuhan yang baru, yaitu dinamakan Pertubuhan Skot Batin Malaysia, yang saja baru lebih kurang 2 minggu ditubuhkan, 2 minggu telah diluluskan oleh pihak ROS, dan saya dengan mengambil inisiatif untuk mengadakan majlis ini pada hari ini sebelum menyambut Ramadan. Sebenarnya untuk makluman tuan-tuan, Skot Batin Malaysia ini mempunyai banyak potensi untuk membentuk satu masyarakat yang berada di dalam Malaysia ini, yang mana yang daif dan sebagainya. Skot Batin adalah memainkan peranan penting untuk memberi sumbangan-sumbangan berupa kursus-kursus juga telah diadakan untuk menjadikan remaja dan juga asnaf dan juga ibu-ibu tunggal menjadi usahawan yang berjaya nanti. Tujuan utama Pertubuhan Skot Batin Malaysia ini adalah untuk melahirkan insan-insan yang berbakti dengan kerja-kerja amal dan kebajikan demi kesejahteraan insan dan kemanusiaan. Di samping kita memupukkan semangat setiap kawan, rakan dan jiran kita untuk memperbanyakkan program dan aktiviti sosial masyarakat yang berfaedah dan berkualiti. Pertubuhan Skot Batin Malaysia ini amat berharap kepada semua lapisan masyarakat, memandangkan kita umur telah melanjut usia. Berbaktilah kita kepada masyarakat yang ada, tidak kira di mana yang berada. Saya selaku sebagai Presiden Skot Batin Malaysia menyuruh semua yang berada di dalam dewan ini menjadilah ahli Skot Batin Malaysia. Boleh memupuk semangat kita untuk membantu masyarakat yang sedia ada, yang daif dan sebagainya. Saya sendiri sebagai Presiden telah menurun padang sendiri dan menengok sendiri apa yang berlaku di setiap pelosok, terutama sekali negeri Selangor, Kelantan dan sebagainya. Saya rasa sedih kesampaian kepada mereka tidak sampai untuk penghantaran keperluan harian dan sebagainya. Tetapi dengan inisiatif saya dapat melaksanakan program-program sehingga sampai ke sasaran sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak kami. Pertubuhan Skot Batin Malaysia akan terus prihatin dan berusaha untuk memberi kesedaran dengan menyediakan kursus-kursus yang berkaitan untuk menjadikan seorang usahawan yang berjaya dan cemerlang kelak. Dan juga pihak kami akan berhubung terus rapat dengan agensi dadah kebangsaan
untuk memberi latihan-latihan kepada remaja yang sedia ada supaya tidak terjebak dengan anase-anase yang tak baik. Inilah skuad bakti Malaysia yang telah saya bentuk untuk menjadi insan yang berguna di satu hari nanti. Sebenarnya saya ada serakat pantun ini kalau sekiranya ada di dalam dewan ini menyampaikan kepada Datuk Seri Rina Harun, pembuka bicara tadi. Petang ini sungguh jelas, gemilang dan berseri-seri, seperti bidadari dari surga dan bersama kita menemani. Kita bertuah majlis dirasmikan, walau dengan pengganti. Jom cergas berbakti dengan jujur ikhlas demi insani. Sebelum saya, kalau nak ikut saya boleh cakap panjang ya, tapi saya rasa sudah lewat dan ada juga yang dah kering tekuk saya rasa. Tapi walau bagaimanapun saya berharap di dalam dewan ini dapatlah mewawarkan bahawa skuad bakti Malaysia ini adalah satu badan yang khas untuk berbakti, dan juga saya akan menumbuhkan satu pasukan skuad elit di bawah naungan saya untuk tujuan menghadapi bencana-bencana yang ada, membantu pihak kerajaan sebenarnya. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada hari ini, saya terlebih dahulu mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada yang hadir di dalam dewan ini, yaitu Ustaz Iskandar, Imam Masjid SKL yang telah menyampaikan doa tadi, Wakil Duta ASEAN iaitu Duta Besar Republik Indonesia yang hadir, dan juga kepada duta-duta lain yang telah saya jemput yang hadir. Mungkin dia orang tidak ke depan sebab tidak orang kata tidak berperingkat yang tinggi untuk ke depan, jadi dia orang mungkin ada segan-segan. Kepada kedutaan Thailand juga saya sudah jemput, dan Putrajaya Tinggi Brunei Darussalam di Putrajaya saya sudah sampaikan. Mungkin ada sebab-sebab tertentu mereka tidak dapat hadir. Pertubuhan Kelab Pesada Persikan Malaysia yang diketuai oleh Datuk Sul sendiri. Pertubuhan Minang dan Pagaruyung diketuai oleh Ku Acril. Saya mengucapkan terima kasihku kerana sudi hadir di dalam majlis saya. Perhimpunan Masyarakat Indonesia di Malaysia Permai, saya adalah salah seorang ketua ahli kehormat Permai Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia, dan saya sering bersama-sama perjuangan semasa Presiden Jokowi untuk menjadi presiden. Sayalah orang yang membentuk satu pasukan di PWTC sehingga 4,000 orang dikerah untuk menyokong beliau, sehingga sekarang ini beliau menjadi seorang presiden. Walaupun saya bukan rakyat Indonesia, tetapi saya Indonesia dengan negara ASEAN berpisah tiada. Memandangkan itu adalah rukun Melayu juga yang kita sama-sama menganuti, dan juga agama Islam. Walaupun kita berlainan bangsa, agama dan sifat manusia, tetapi hidup kita hendaklah rukun dan damai. Dengan adanya skuad bakti ini tidak mengira penat dan lelah, siang dan malam sekiranya mendapat berita yang tidak ada yang keinginan kepada orang-orang yang daif. InsyaAllah skuad bakti Malaysia akan sampai ke tempat sasaran. Okey, terima kasih juga kepada saya, kepada RCB Bank Wangsa Melawati yang telah memberi sokongan padu. Walibi-walibi negeri yang dibentuk, yaitu daripada Kelantan, daripada Selangor, daripada Terengganu dan sebagainya, sebentar saja lagi yang akan menerima. Watikah perhatikan kepada beliau, ahli-ahli kehormat Pertubuhan Skuad Bakti Malaysia, ahli Majlis Tertinggi Pertubuhan Skuad Bakti Malaysia, jawatan kuasa kerja, dan juga kepada di Palma Hotel. Jawatan kerja saya ni saya rasa bertumpu lumus siang dan malam untuk membentukkan satu majlis ini, dan saya harap mereka ini adalah perjuangan yang tidak mengenal lelah. Memandangkan NGO ini kita tidak ada gaji sebenarnya, tetapi dengan keinginan hati untuk rela berjuang demi masyarakat dan juga negara.
Walaupun saya dulu, saya rasa dalam dewan ini ramai yang telah bermandi peluh sebelum ini. Ya, Datuk Ilyas, ya. Bagaimana perjuangan kita untuk membentuk satu negara yang aman dan damai sekarang ini. Saya pernah, ya, tidak kira penat dan lelah di hutan belantara menjamin masa depan rakyat jelata. Tetapi setelah kita telah bersara, inilah kewajiban kita untuk menjadikan satu iriat insani yang baik, iaitu berbakti kepada masyarakat. Inilah yang terletak di pada hati seorang skuad bakti Malaysia yang saya bentuk. Okay, saya sudahi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.